Assalamualaikum sahabat-sahabat sekalian. Hari ini saya ingin bercerita satu pengalaman saya ketika melawat satu bandar di Turki namanya Sanliurfa. Sanliurfa ni mungkin di Malaysia kita tak berapa kenal, tapi bagi orang dari Eropah, dari Amerika, dari Israel, bandar ni amat terkenal bagi mereka sebab disitulah Nabi Ibrahim dilahirkan, ya. Jadi kedudukan bandar ni adalah berada dekat sempadan Syria di Turki, tidak jauh daripada sempadan Syria, dan biasanya pada musim panas ramai orang datang lah, orang Arab datang, orang Amerika, orang Eropah, orang Israel pun datang ramai, ya, ke kawasan tu, ya. Di sana ada satu, dulu dalam kurang 4,000 tahun dulu ada seorang raja tu Namrud namanya. Namrud ni amat terkenal dalam orang-orang Islam, orang Kristian, orang Yahudi, dan dia ni sebenarnya orang yang amat pandai, sangat inovatif, dan dia ni lah sebenarnya yang standardiskan ukuran sudut 360 darjah satu bulatan, ya. Dulu ada macam-macam, ada 400, ada yang 200, macam-macam lah cara mengukur sudut, tapi dia yang bagikan ke 360 dan sampai sekarang kita gunakan. Begitu juga satu hari 24 jam, ya. Dulu ada macam-macam cara bagi-bagikan satu hari, tapi dia buat 24 dan kita sampai sekarang menggunakan 24 jam. Dan juga ada sebenarnya menggunakan mula hari bermula pukul 12.30 malam. Ya, itu Barat gunakan, tapi kita orang Islam masih lagi gunakan pada waktu maghrib, ya. Jadi dia ni memang luar biasa pandai, ya. Tengoklah istana dia pun 4,000 tahun dah begitu hebat, canggih, kan. Jadi dia ni rasa dia hebat, kagum dengan dirinya, dan dia telah mengaku Tuhan dan minta semua orang menyembah dia. Itu punya dasarnya ni, kan. Dah angkuh sangat, ya. Tiba-tiba dia mimpi. Dia bermimpi. Ini cerita 4,000 tahun dulu, 4,000 lebih lah, mungkin 5,000 tahun, ya. Tak ada tarikh yang tepat, ya, sebab dalam Quran diceritakan tak sebut tarikh, ya. Begitu juga dalam Injil, ya, tak diceritakan dengan tepat. Tapi ulama-ulama dan pakar sejarah boleh mengagaklah lebih kurang 4,000 lebih sikit lah, ya. Tepatnya kita tak tahu exactly. Jadi dia mimpi pada waktu itu, dia mimpi dan ikut pakar tafsir mimpi, akan lahir seorang budak lelaki yang akan menggugat, bahkan menghancurkan kerajaannya, dan juga akan menghancurkan agama mereka lah, ataupun orang yang menyembah dia sendiri, ya, menyembah raja dan menyembah patung, kan. Dan dia telah membunuh semua bayi lelaki dan semua perempuan yang mengandung. Dan selama 1 tahun dia telah melarang laki-laki dan perempuan dari bersama. Ini lockdown betul-betul, ya. Lockdown, ya. Perintah sekatan pergerakan antara lelaki dan perempuan, tak boleh bersama. Selama 1 tahun, bukan 84 hari, ya, bukan 72 hari, tapi 1 tahun. Tak boleh bercampur, kan. Masa itulah Nabi Ibrahim lahir. Jadi tentu sajalah ibu Nabi Ibrahim sangat takut, ya, sangat takut, dan sembunyi di sebuah gua yang agak terpencil. Sebenarnya tak terpencil, tapi cuma tersembunyi. Dia berada di lereng bukit di bawah tapak istana Namrud sendiri, ya. Di situlah tempatnya dan kita boleh masuk, kami boleh masuk. Memang kami masuk dalam tu dan boleh sembahyang. Dan nasib baiklah masa kami masuk tu memang orang tak ada, ya. Satu musim sejuk, yang kedua orang takut masa perang Syria, kan, dekat dengan sempadan Syria, kan. Jadi boleh masuk dalam tu dan boleh sembahyang, ya. Dan 15 tahun Nabi Ibrahim dalam gua tu, kan, dididik oleh mak dia dan juga saudara-saudara mara dia lah, kan. Jadi 15 tahun tu keluarlah lepas tu, kan. Dan sekarang ni di atas tu ada masjid lah, Masjid Nabi Ibrahim. Besar masjid tu. Hotel kami dekat dengan masjid tu, kami sembahyang lah, ya. Kami sembahyang subuh pergi situ, dan zuhur memang orang tak ramai, ya. Tapi walaupun tak ramai jugalah. Subuh tu walaupun masjid besar tu tiga saf jugalah, kan. Walaupun sejuk, menggigil, ya, menggigil. Dan pada waktu tu jugalah, pasal orang kita bersedekah waktu subuh ni bagus, kan. Jadi pelarian Syria pun banyak jugalah yang meminta bantuan di luar masjid pada waktu itu, ya. Jadi ini Masjid Nabi Ibrahim, dan inilah juga daripada pekarangan istana
karangan istana Namrud ya. Dan itu pemandangan kota Sanli Urfa daripada kawasan istana Namrud. Dan di situ ada dua tiang. Dalam kawasan itu ada dua tiang besar. Kononnya dulu Namrud ni angkuh kan. Dia nak pergi naik ke langit kononnya dan nak panah Tuhan Nabi Ibrahim, nak panah Allah. Memang tak boleh lah kan. Lepas tu apabila dia marah sangat Nabi Ibrahim, diperintahkan Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Dari dua tiang itulah Nabi Ibrahim dilastik daripada kawasan istananya jauh ke sebelah bawah tu. Bawah tu ada satu tempat pembakaran. Sekarang ni jadi kolam lah, kolam ya. Tapi ikut percaya orang Yahudi, api tu jadi kolam dan kayu api tu jadi ikan. Jadi ikan tu kira ikan suci lah, tak boleh dikacau. Orang tempatan tu percaya macam tu juga. Tapi dalam Quran tak macam tu. Dalam Quran kata api jadi sejuk. Allah perintahkan jadi sejuk, tak membakar Nabi Ibrahim. Jadi apabila Nabi Ibrahim tak terbakar, tak terjejas, jadi ramai rakyat Namrud ni beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Ibrahim. Termasuklah anaknya sendiri, Zaleha nama anak tu kan. Nama anak Zaleha, dan dia marah sangat dengan Zaleha ni. Kemudian diperintahkannya hidupkan satu lagi unggun api dan campakkan anaknya ke dalam itulah. Syahidlah anak dia, mati syahid ya. Tapi dengan marahnya tu, dengan kemarahan dia dengan anak itu menyebabkan ada masa untuk Nabi Ibrahim melarikan diri ya, menyelamatkan diri dan melari ke Haran ya. Haran ni kalau kita naik kereta sejam setengah lah kan. Ini pemandangan ni baru jumpai. Dulu orang tak tahu tu Haran. Kampung tu memang dah ada lama tapi tak tahu yang tu Haran kan. Baru je pakar-pakar daripada Amerika, daripada Eropah, daripada Israel confirm kan ini adalah Haran ya. Jadi belum ramai orang tahu kan. Kami nasib baiklah orang tak ramai datang kan. Jadi apabila menyedari Nabi Ibrahim dan lari ke Haran, Namrud ya, Namrud bersama tentera-tentera dia pergi kejar. Dia bukan setakat nak bunuh Nabi Ibrahim, tapi nak bunuh sekali dengan Tuhan Nabi Ibrahim, nak bunuh Allah. Punya langkuh kan. Macam mana nak bunuh Allah? Punya dahsyat kan. Jadi Allah Maha Berkuasa. Allah tak hantar tentera hebat je, hantar nyamuk je. Dia tentera yang gagah perkasa dengan senjata-senjata ni lawan dengan nyamuk. Nyamuk datang digigit ya. Gigit raja dia, gigit Namrud, gigit tentera-tentera, panglima tentera, semua tentera lah. Nyamuk tu nyamuk biasa je lah kan. Macam kita lah, ada nyamuk Aedes kan, ada nyamuk biasa bawa kuman malaria kan, bawa kuman malaria, ataupun nyamuk Aedes bawa kuman Aedes kan. Kalau dia kena malaria tu udahlah, demam terus, menggigil-gigil, kepanasan kan, dan sakit kepala yang amat sangat kan. Tapi makan masa agak lama lah, 15 hari baru kita demam kan. Tapi nyamuk yang ini dia bawa virus ataupun kuman ni lagi dahsyat. Gigil-gigil terus kena kan, terus demam, panas, sakit kepala. Sakit yang amat sangat ya. Ini menyebabkan Namrud dengan tenteranya tak tahan balik semula dan ramai yang matilah kan. Dan Namrud sendiri tak tahan sangat, sakit kepala, akhirnya dia mati kan, dia mati. Lepas tu tak dengar cerita langsung pasal kerajaan Namrud ni kan, tak dengar cerita dah. Dalam sejarah pun tak tahu apa nasib, tak tahu, agaknya hancur lah. Dah raja mati, raja semua habis kan, tentulah kerajaan tu habis ya. Tapi kalau kita kat sana, ada macam-macam lagi lah yang kita boleh tengok ya. Satu adalah makam Nabi Ayub. Rupanya Nabi Ayub pun kawasan tu jugalah, di kawasan Sanli Urfa tu juga ada makam dia. Kita boleh masuk, kita boleh salat, kita boleh berdoa lah untuk Nabi Ayub ya. Dan juga ada ini masjid dia lah, masjid yang dibina khas untuk dengan sempena nama Nabi Ayub. Besar masjid itu, boleh sembahyang ya. Dan ada ini perigi dia ni. Perigi ni yang istimewa kita pun tahu, semua kita tahu Nabi Ayub ni sakit kuat pada waktu itu dan tak boleh baik. Akhirnya Allah perintahkan dia untuk mandi dan minum air perigi ni dan akhirnya dia baik ya. Jadi memang perigi ni ramai orang datang nak ambil air dia. Tapi perigi itu dah ditutup, tapi ada pipe. Ada pipe keluar dan kita boleh ambil lah air tu, kita boleh beli, ada orang jual kat situ bekas air, kita boleh ambil. Ramai orang ambil air tu ya, orang Islam ke, orang Yahudi ke, orang Kristian pergi ambil air tu pasal dekat dia boleh mengubati penyakit kronik ya, macam tu. Dan juga ada tapak-tapak arkeologi yang banyak, tapi belum dibuka lagi kepada orang awam. So ini baru orang tahu je ni ya. Ini rumah-rumah tempat tinggal orang zaman Nabi
Nabi Ibrahim dulu ya, atau juga Nabi Ayub dulu ya. Dan juga ada satu lagi ni yang pelik sikit ni, tak tahu gambar apa ni lah kan. Saya pun tak tahu, dan akhirnya pakar-pakar pun masih sedang mengkaji gambar apa cerita sebenarnya kan. Tapi ada peninggalan-peninggalan macam ni di kawasan berhampiran dengan istana Raja Namrud ya. Dan juga di Haran ada macam-macam juga peninggalan-peninggalan yang masih lagi dikaji dan kita pun tak tahu ya. Jadi itulah, bila kita kat sana tu kita sentiasa berdoa, sembahyang kita supaya Nabi kita diberkati seperti diberkatinya, seperti Allah memberkati Nabi Ibrahim, memberkati keluarga Nabi Muhammad, seperti Allah memberkati keluarga Nabi Ibrahim ya. Jadi kita kat sana, kita berada di tempat tu kan. Jadi ya, of course lah, saya berdoalah supaya saya dan juga keluarga diberkati kan, seperti Allah berkati juga Nabi Ibrahim. Dan juga kita lihat juga macam mana seorang raja yang gagah perkasa tu dengan senjata yang lengkap, tentera yang kuat pada waktu itu kan, dalam 4000 tahun yang lepas. Bukan senang tau nak buat istana macam tu kan, tapi dia dah boleh buat istana macam tu besar kan, daripada batu kan, daripada batu yang hebat kan. Dia pun tentu teknologinya hebat kan, tapi bila Allah hantar tenteranya, walaupun hanya berupa nyamuk, habis kan, tentera tu habis, termasuk raja dia mati kan. Jadi itulah, jangan angkuh sangatlah kan. Siapa-siapa orang hebat ni kena fikirlah kan, bahawa kalau Allah hantar tentera dia walaupun berupa nyamuk, semua habis. Sekarang ni kita menghadapi virus kan, coronavirus ya, walaupun halus dan tak nampak, tapi kesannya amat besar kan. Boleh membangkrupkan negara, company besar, bahkan universiti apa-apa je lah. Kita doa pada Allah supaya kita selamat, keluarga kita selamat semuanya, dan dunia ni aman damai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.